Antara paparan menarik hari ini, Mufti mahu Tito Sofian mohon maaf segera. Perikatan Nasional disarankan beri peruntukan sama di negeri yang diperintah. Perikatan Nasional sedia terima bekas pimpinan UMNO. Pemimpin UMNO mahu keluar parti kerana DAP. Pengerusi Badan Pengurusan Bersama Tripanical Tanjung Tokong memohon maaf kepada penduduk dan masyarakat Islam mengenai isu penggunaan pembesar suara bagi laungan azan di Surau Saidina Umar. Permohonan maaf itu dilakukan Alex Lau secara terbuka ketika sidang media berhubung isu berkenaan di kondominium terbabit yang turut dihadiri Timbalan Ketua Menteri 1 Pulau Pinang, Datuk Insinyur Ahmad Zakiyuddin Abdul Rahman selaku Yang di-Pertua Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang dan Mufti Pulau Pinang Datuk Seri Dr. Wan Salim Muhammad Noor. Beliau berkata pihaknya sama sekali tidak berniat melarang laungan azan menggunakan pembesar suara di surau berkenaan. Kami sama sekali tidak mempunyai niat untuk melarangkan laungan azan di surau Saidina Umar Blok A Tripinacle. Saya secara peribadi memohon maaf jika ada di kalangan kata-kata dan ucapan saya menimbulkan kemarahan mana-mana pihak. Kami amat kesal dan kecewa kerana isu yang sepatutnya hanya menjadi perbincangan dalaman secara sulit telah disebarkan dan mewujudkan salah faham. Mengulas lanjut, Alex berkata menerusi mesyuarat yang lalu, AJKJMB pihak pengurusan surau sudah mencapai persetujuan dan menyelesaikan berhubung isu itu dengan menghormati agama Islam sebagai agama rasmi di Malaysia setelah laungan azan adalah bagi mendirikan solat. Kami ingin menjelaskan bahawa agenda yang dibawa bukanlah mengenai laungan azan tetapi mengenai pemasangan speaker. Walau bagaimanapun, agenda ini telah pun ditarik balik berikutan ianya amat sensitif untuk dibincangkan. Penarikan balik agenda tersebut ada direkod di dalam minit mesyuarat agung yang bertarikh 12 Mac 2023. Semalam tular video mesyuarat JMB itu yang mengaitkan isu penggunaan pembesar suara bagi laungan azan di surau berkenaan. Difahamkan antara usul yang dicadangkan ialah supaya pembesar suara diletakkan di dalam surau serta kelantangan pembesar suara laungan azan direndahkan. Selain mencadangkan laungan azan dilakukan menerusi aplikasi WhatsApp. Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang menuntut seorang TikTokers bernama Muhammad Sofian Muhammad Zain memohon maaf kepada umat Islam berhubung isu pembesar suara azan di sebuah surau. Dia juga dikehendaki supaya menurunkan segala video berunsur hasutan dan mengeluarkan satu video permohonan maaf demi menjernihkan persepsi negatif yang telah tersebar di negara ini. Yang di-Pertuanya, Datuk Muhammad Zakiyuddin Abdul Rahman berkata, pihaknya kesal dengan tindakan individu terbabit yang berterusan menghasilkan video kontroversi yang tular kemarin. Menurutnya, video TikTokers itu menyemai kemarahan umat Islam di seluruh negara ketika perselisihan berkaitan isu tersebut sedang berjalan antara ahli jawatan kuasa karya, pentadbir surau dan pengurusan bangunan terbabit. Tindakan Sofian yang menangguk di air yang keruh ini jelas hanyalah untuk menonjolkan diri sendiri dengan kenyataan yang boleh menimbulkan perasaan kebencian dan ketegangan di antara kaum dan agama. Beliau berpendapat Sofian patut perlu lebih berhati-hati mengeluarkan kenyataan dalam perkara seperti yang sedang diuruskan dan agensi-agensi berkaitan. Sehubungan itu, Ahmad Zakiyuddin yang juga Timbalan Ketua Menteri 1 Pulau Pinang menasihatkan TikTokers berkenaan supaya berpada-pada dalam berpolitik. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azharina Osman Said menegur kerajaan untuk memastikan penerangan rasional dan implikasi isu penggunaan kalimah Allah dengan jelas kepada rakyat. Beliau berkata antara yang patut menjadi fokus utama kerajaan adalah memastikan rakyat faham isu berkenaan sepenuhnya bagi mengelakkan sesetengah pihak mengambil kesempatan untuk membangkitkan amarah atau ketidaktenteraman. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ada sebut bahawa penekanan ini bagi rakyat di Sarawak. Jadi saya rasa apa pun perlunya satu penyelesaian di segi kepahaman rakyat supaya tak ada salah faham dan tak ada mereka yang ambil kesempatan untuk mewujudkan kemarahan, kebencian. Sebab kita ni negara majmuk dan mempunyai undang-undang perlembagaan.
Jadi saya haraplah mungkin kebijaksanaan yang Maklumat Perdana Menteri boleh mengkaji dan membincang, dan insyaAllah lah Menteri-Menteri UMNO yang dalam mesyuarat kabinet akan menyuarakan suara akar umbi. Azalina sebelum ini mengesahkan menteri-menteri daripada partinya akan membangkitkan isu tersebut dalam mesyuarat kabinet pada Rabu. Azalina menambah, sebarang penyelesaian perlu turut mengambil kira suara pemimpin politik dari Sabah dan Sarawak. Ahli Parlimen Gopeng Tan Kang Hing berpendapat bahawa beliau bersetuju terhadap gesaan yang dilakukan Perikatan Nasional agar kerajaan perpaduan memberikan peruntukan sama rata kepada pembangkang. Kang Hing turut menyatakan Perikatan Nasional yang mentadbir beberapa buah negeri perlu memberikan peruntukan kepada pembangkang seperti gesaan yang dilakukan mereka terhadap kerajaan pusat. Jelas beliau ini bagi memastikan ahli Dewan Undangan Negeri yang terlibat dapat menyalurkan lebih banyak bantuan kepada rakyat selain membangunkan kawasan mereka. Katanya, saya sokong dan menyatakan hasrat dalam teks perbahasan iaitu saya menyokong 100% peruntukan untuk pembangkang. Tetapi pada masa yang sama, negeri-negeri yang dipegang oleh PN, terutamanya di bawah PAS, kena beri layanan yang sama kepada pembangkang di negeri masing-masing. Selain itu, mengulas mengenai Konvensyen Nasional Kerajaan Perpaduan yang diadakan, Kang Hing berkata ia bukan semata-mata mengumpulkan 19 parti dalam Dewan, tetapi ia adalah signal jelas kepada akar umbi bahawa perbalahan diakhiri dengan pendamaian. Dalam masa sama, beliau turut berharap supaya setiap perbalahan atau permainan politik yang berlaku di antara kerajaan dan pembangkang dapat dihentikan seusai pilihan raya negeri yang dijangka pada Julai depan tamat. Sebagai contoh, Kerajaan Perpaduan atau Pakatan Harapan ada pengalaman dalam menjalinkan hubungan dengan kerajaan yang ketika itu, iaitu di bawah pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Ia pada tahun 2021, kita tanda tangan perjanjian persefahaman. Perikatan Nasional mengalu-alukan kemasukan mana-mana bekas pimpinan UMNO termasuk Tan Sri Anwar Musa dan Khairi Jamaluddin Abu Bakar ke dalam PN sebagai strategi menghadapi parti lawan pada pilihan raya negeri akan datang. Menurut Ahli Parlimen Masjid Tanah Datuk Mas Emrayati Samsudin, meskipun belum kedengaran sebarang ura-ura daripada pimpinan tertinggi untuk memujuk mereka bagi menyertai gabungan tersebut, akan tetapi perkara itu tidak seharusnya menjadi halangan. Katanya, kita tidak boleh menjadi pemimpin yang bodoh sombong memandangkan kita telah membina sebuah parti yang baru ditambah memenangi banyak kerusi semasa pilihan raya umum ke-15. Maka sudah pasti penting kita memerlukan lebih banyak sokongan daripada orang ramai, tidak kisahlah daripada parti mana. Mas Emrayati menambah ramai pihak kini sudah menzahirkan kekecewaan terhadap situasi semasa pentadbiran kerajaan terkini. Katanya, sekiranya kita menutup pintu dan tidak menerima penyertaan mereka, saya kira ia satu kerugian. Boleh nak kata ya atau tidaklah. Tapi insya-Allah dalam tempoh yang terdekat ini kita akan ada pengisytiharan beramai-ramai yang akan menyertai PAS dan juga menyertai Perikatan Nasional dan bersatu. Kita tunggulah. Tunggu insya-Allah pada awal bulan Jun insya-Allah. Ya. Pengumuman setakat ini mungkin kita buat di Lembah Kelang. Banyak daripada parti-parti yang sebelumnya. Ya, daripada untuk yang menyertai PAS, untuk yang menyertai Bersatu pun ada, untuk yang menyertai Perikatan Nasional secara direct pun ada insya-Allah. Adakah penyakit ini dari UMNO? Ya. Dari UMNO. Ada daripada UMNO dan ada daripada lain-lain pun ada. Ramainya daripada UMNO lah. Tapi bukan untuk dijadikan calon untuk PRN dan tidak, kan? Kita tengok kesesuaian. Sebab yang paling penting bagi Perikatan Nasional dan PAS adalah untuk mendapat kemenangan yang maksimum dalam pilihan raya. UMNO menolak andaian kononnya ramai ahli dan pemimpin UMNO akan keluar daripada parti itu kerana pemimpin DAP masuk Dewan Merdeka, Pusat Dagangan Dunia pada Konvensyen Nasional Kerajaan Perpaduan. Menurut Ketua Wanita UMNO, Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad, kemasukan pemimpin DAP ke Dewan itu perlu dilihat secara positif, khususnya dalam konteks pembentukan kerajaan perpaduan yang kini mengemudi negara. Katanya, insya-Allah tiada ahli UMNO yang keluar parti. Kita kena gunakan kekuatan parti masing-masing. Macam UMNO ada kekuatan sendiri, Pakatan Harapan ada kekuatan sendiri, GPS ada kekuatan sendiri, GRS pun ada. Kita jangan tengok yang negatif, kita tengok yang positif. Beliau berkata demikian bagi mengulas kenyataan Presiden Muafakat Nasional Tan Sri Anwar Musa yang menyatakan lebih ramai ahli UMNO akan menolak parti itu selepas Dewan Merdeka dimasuki pemimpin UMNO. Dewan Merdeka dianggap sebagai lokasi istimewa bagi ahli UMNO
yang juga merupakan tempat berlangsungnya Perhimpunan Agung Parti itu. Sekian rentasan Malam di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.